Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku seiman dan seagama yang berbahagia. Kali ini kita lanjutkan penjelasan tentang sejarah singkat Madzhabul Arba'ah. 1. Imam Hanafi, 8150 Hijriah. Beliau dilahirkan pada tahun 80 Hijriah dan meninggal dunia di Baghdad pada tahun 150 Hijriah. Beliau belajar di Kufah dan di sanalah beliau mulai menyusun madhabnya. Kemudian beliau duduk berfatwa mengembangkan ilmu pengetahuan di Baghdad. Beliau memberikan penerangan kepada segenap lapisan muslimin, sehingga beliau terkenal sebagai seorang alim yang terbesar di masa itu, mahir dalam ilmu fikih serta pandai mengistinbatkan hukum dari Al-Quran dan hadits. Menurut riwayat yang dapat dipercaya, beliau adalah wadi ilmu fikih, yang mula-mula menyusun ilmu fikih sebagaimana susunan sekarang ini. Beberapa ulama telah bergaul dengan beliau, mereka pelajari mazhab beliau dan hukum yang mereka dapat dari beliau itu mereka tulis, bukukan. Mereka sebagai pendukung mazhab Abu Hanifah, sebagian besar dari mereka kembali menyelidiki dan memeriksa hukum-hukum dengan memeriksa dalil-dalilnya serta disesuaikan dengan keadaan-keadaan kefaedahan dan kemudaratannya. Sehingga beberapa di antara mereka ada yang tidak mufakat terhadap sebagian dari hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh sang imam, bahkan mereka tetapkan hukumnya menurut pendapat mereka sendiri, berbeda dengan pendapat Imam Abu Hanifah. Mereka inilah yang dinamakan sahabat-sahabat Abu Hanifah, di antaranya Abu Yusuf, Muhammad bin Hasan, dan Zufar. Mazhab ini banyak tersiar di Baghdad, Parsi, Bukhara, Mesir, Syam, dan tempat-tempat lain. 2. Imam Maliki, 93-170 Hijriah. Imam Malik bin Anas al-Asbahi dilahirkan tahun 93 dan meninggal dunia dalam bulan Safar tahun 170 Hijriah. Beliau belajar di Madinah dan di sanalah beliau menulis kitab Al-Muwatta, kitab hadits yang terkenal sampai sekarang. Beliau menyusun kitab tersebut atas anjuran Khalifah Mansur ketika beliau bertemu pada waktu menunaikan ibadah haji. Beliau menyusun mazhabnya atas 4 dasar. Kitab suci, sunnah Rasul, ijma, dan qiyas. Hanya dasar yang terakhir ini beliau gunakan dalam hal-hal yang terbatas sekali karena beliau adalah ahli hadits. Beliau berkata, sesungguhnya saya sebagai manusia biasa kadang-kadang betul dan kadang-kadang salah. Maka hendaklah kamu periksa dan kamu selidiki pendapat-pendapatku itu, mana yang sesuai dengan sunnah, ambillah. Imam Malik adalah ahli fikih dan hadits. Pada masanya beliau terbilang paling berpengaruh di seluruh Hijaz. Orang menyebutnya, Sayyid Fuqaha al-Hijaz, pemimpin ahli fikih di seluruh daerah Hijaz. Beliau mempunyai banyak sahabat, murid, di antaranya yang terkemuka ialah Muhammad bin Idris bin Syafi'i, Al-Laisi bin Sa'id, Abu Ishaq al-Farazi. Pengikut mazhab ini yang terbanyak terdapat di Tunisia, Tripoli, Maghribi, dan Mesir. 3. Imam Syafi'i, 150-204 Hijriah. Beliau merupakan keturunan Quraisy, dilahirkan di Huzah tahun 150 Hijriah dan meninggal dunia di Mesir tahun 204 Hijriah. Sewaktu berumur 7 tahun, beliau telah hafal Al-Quran. Setelah berumur 10 tahun, beliau hafal Al-Muwatta, kitab guru beliau, Imam Malik. Setelah beliau berumur 20 tahun, beliau mendapat izin dari gurunya, Muslim bin Khalid, untuk berfatwa. Kata Ali bin Utsman, saya tidak pernah melihat seseorang yang lebih pintar daripada Syafi'i. Sesungguhnya tidak ada seorang pun yang menyamainya di masa itu. Ia pintar dalam segala pengetahuan, sehingga bila ia melontarkan anak panah, dapat dijamin 90% akan mengenai sasarannya. Ketika hampir berumur 20 tahun, beliau pergi ke Madinah karena mendengar kabar tentang Imam Malik yang begitu terkenal sebagai ulama besar dalam ilmu hadits dan fikih. Di sana beliau belajar kepada Imam Malik. Kemudian beliau pergi ke Irak, di sana bergaul dengan sahabat-sahabat Imam Abu Hanifah. Beliau terus ke Parsi dan beberapa negeri lain. Kira-kira 2 tahun lamanya beliau dalam perjalanan ini. Dalam perjalanan ke negeri-negeri itu bertambahlah pengetahuan beliau tentang keadaan penghidupan dan tabiat manusia. Misalnya keadaan yang menimbulkan perbedaan adat dan akhlak,
sangat berguna bagi beliau sebagai alat untuk mempertimbangkan hukum peristiwa-peristiwa yang akan beliau hadapi. Kemudian beliau diminta oleh Khalifah Harun ar-Rasyid supaya tetap tinggal di Baghdad. Setelah menetap di Baghdad, di sanalah beliau menyiarkan agama, dan pendapat-pendapat beliau diterima oleh segala lapisan. Beliau bergaul baik dengan rakyat maupun dengan pemerintah. Bertukar pikiran dengan ulama-ulama terutama sahabat-sahabat Imam Abu Hanifah, sehingga dengan pergaulan dan pertukaran pikiran itu beliau dapat menyusun pendapat, kadim, pendapat beliau yang pertama. Kemudian beliau kembali ke Mekah hingga tahun 198 Hijriah. Pada tahun itu pula beliau pergi ke Mesir, di sana beliau menyusun pendapat beliau yang baru, Qaulul Jadid. Kata-kata Syafi'i yang sangat perlu menjadi perhatian, terutama bagi ulama yang mendukung dan mengikuti madhab Syafi'i, ialah, apabila hadits itu sah, itulah mazhabku, dan buanglah perkataanku yang timbul dari ijtihadku. Pengikut mazhab Syafi'i yang terbanyak ialah di Mesir, Kurdistan, Yaman, Aden, Hadramaut, Mekah, Pakistan, dan Indonesia. 4. Imam Hanbali, meninggal 241 Hijriah, Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal adalah nama beliau. Dilahirkan di Baghdad dan meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 12 Rabiul Awal tahun 241 Hijriah. Semenjak kecil beliau belajar di Baghdad, Syam, Hijaz, dan Yaman. Beliau adalah murid Imam Syafi'i dan memuji beliau. Katanya, saya keluar dari Baghdad, tidak saya tinggalkan di sana seorang yang lebih takwa, lebih wara, dan lebih alim selain Ahmad bin Hanbal, yang sungguh banyak menghafal hadits. Murid beliau banyak yang terkemuka, di antaranya yaitu Bukhari dan Muslim. Beliau berpegang teguh pada fatwa sahabat apabila tidak ada nas. Beliau menyusun madhabnya atas 4 dasar. Dasar pertama ialah nas Quran dan hadits. Dalam soal yang beliau hadapi, beliau selidiki ada atau tidaknya nas. Kalau ada nas, beliau berfatwa menurut nas itu. Dasar kedua ialah fatwa sahabat. Dalam satu peristiwa, apabila tidak ada nas yang bersangkutan dengan peristiwa itu, beliau cari fatwa para sahabat. Apabila ada fatwa dari salah seorang sahabat, sedangkan beliau tidak melihat bantahannya dari sahabat-sahabat lain, beliau hukumkan peristiwa itu menurut fatwa sahabat tadi. Jika fatwa itu berbeda antara beberapa sahabat, beliau pilih yang lebih dekat pada kitab dan sunnah. Dasar ketiga ialah hadits mursal atau lemah, apabila tidak bertentangan dengan dalil-dalil yang lain. Dasar keempat ialah qiyas. Beliau tidak memakai qiyas kecuali apabila tidak ada jalan lain. Beliau sangat hati-hati dalam melahirkan fatwa apabila tidak ada nas atau asar sahabat. Kemungkinan besar karena sangat hati-hatinya beliau menjalankan fatwa itulah yang menyebabkan lambatnya mahab beliau tersiar di daerah-daerah yang jauh, apalagi murid-murid beliau pun sangat berhati-hati pula. Mula-mula madhab itu tersiar di Baghdad, kemudian berangsur-angsur keluar ke daerah-daerah lain. Sekarang yang terbanyak pengikutnya ialah Hijaz, apalagi sesudah Raja Ibnu Saude menetapkan bahwa madhab Hanbali menjadi madhab resmi bagi pemerintah Saudi Arabia. Di Mesir tidak tampak mazhab ini kecuali pada abad ke-7 Hijriah. Hingga sekarang tidak banyak rakyat Mesir yang mengikuti mazhab ini. Demikianlah ringkasan seputar 4 imam besar yang paling berpengaruh dalam perkembangan hukum fikih Islam. Semoga bermanfaat dan menjadi pelajaran bagi kita semua. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.